Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ini kita cuba masuk pembezaan iaitu dia bawah tajuk 2.2. Okay. Okay, sebelum tu cikgu nak tahu apakah yang telah kita belajar untuk sebelum ni. Okay, kita buat sedikit nota. Okay, apakah yang kita dah belajar dalam pembezaan? Seorang boleh jawab ke? Apakah yang telah kita belajar dalam pembezaan sebelum ni? Seorang jawab boleh? Yang pertamanya adalah dy per dx. okey, dy per dx. Okey. Lagi. Macam betul dah tu. Okey. Apa lagi yang kita belajar? Okey, kalau kita tengok okey, dalam 2.1 hari tu kita tengok berkenaan dengan apa? Hak. Betul? Okey, hak dan tajuk dia adalah hak dan hubungan dengan perbezaan. Okey, dengan perbezaan. Okey, yang pertamanya, apakah formula yang ada dalam ni yang perlu kita faham formula dia? Formula dia apa lagi tu? Formula berkenaan dengan hak 2.1. Iaitu, siapa yang jawab ni? Dy per dx. Iaitu dy per dx sama dengan hak, iaitu limit dia adalah delta x menghampiri kosong bagi delta y per dengan delta x sama dengan hak delta x menghampiri kosong fx. Betul ke fx? Kalau iaitu f tambah dengan delta x tolak dengan fx bahagi dengan delta x. Okey, ini dia punya formula dia. So, biasanya orang tanya, perlu ke hafal? Hafallah dulu. Okey, hafal dulu dengan caranya adalah cara apa? Perbanyakkan latihan. Iaitu dengan perbanyakkan latihan. Okey? Boleh? Okey, so formula ni. Ini adalah formula dia. Formula dia. Okey, formula dia yang pertamanya. Okey, yang keduanya, apakah syarat dia? Syarat dia apa gitu? Dia ada dua syarat. Okey, ada dalam buku teks awak Ada dalam buku teks awak. Apa syarat dia? Okey, apakah syarat dia? Okey, syarat dia. Okey, syarat dia duduk kat sini betul tak? Dia ada dua syarat. Okey, syarat yang pertamanya adalah apabila F iaitu X tidak sama dengan kosong bahagi dengan kosong.
Okay, kalau ada sama nilai dia kosong dengan kosong ni, maknanya dia ada nilai lah. Dia ada nilai. Maknanya dia ada nilai. So, apakah yang perlu kena buat kat sini? Nilai telah diperolehi, betul? Iaitu nilai apa? Telah diperoleh. Diperoleh. Okey, dengan apa syarat dia? Iaitu masuk je lah, iaitu hak. Okey, katakan kat sini ni adalah hak X menghampiri A, iaitu Fx. Okey, ini adalah fungsi dia. Maka jawapan dia adalah Fa lah. Okey, ini syarat yang pertama. Awak buat tak nota ni matematik tambahan ni? Wah, ego. Saya buat Ah. baru hari ego. Okey. So, dalam matematik tambahan, yang pertamanya awak kena tahu formula. Yang keduanya dalam formula tu apa syaratnya? Okey, syarat yang kedua. Sekiranya berlaku Fx ni sama dengan kosong bahagian kosong. Hari tu cikgu kata dah kosong boleh dok bawah tak boleh tak? Tak boleh. Okey, so kita kena guna kaedah lain. So kaedah apa yang kita guna yang pertamanya? Perfaktoran. Okey, bagus. Okey, kita cek dulu. Boleh ke menggunakan kaedah perfaktoran? Okey. Kalau sekiranya tak boleh kaedah perfaktoran, apakah yang perlu kena buat? Kita cek dulu dengan perfaktoran. Okey, yang keduanya adalah kaedah apa? Tak ingat. Kalau buku teks dia kata apa? Merasionalkan pengaka ataupun penyebut fungsi itu. Maknanya dia darab dengan pengaka ataupun dia darab dengan penyebut. Okey. Okey, contohnya kalau soalan sebelum ni kita tengok yang ada set-set tu kan. Okey. So kat sini iaitu kita buat operasi. Operasi apa kat sini? Operasi mukim darab, mukim bahagi, mukim tambah, mukim tolak. Tengok situasi lah. Okey. So kat sini kita tengok berkenaan dengan apa? Iaitu pengaka angka. Okey, yang keduanya adalah mungkin dia adalah penyebut. Okey. Penyebut. Biasanya darab dengan bahagi je. Okey, biasanya. Okey, tak mustahil ada tambah dengan tolak Tidak ada. Mustahil. Okey, tengok situasi lah. Okey, so kat sini adalah berkenaan dengan apa? Fungsi. Okey, fungsi ni apa maksud dia? Okey, kita tengok fungsi dia lah. Iaitu kita tengok Fx. So dia ada dua syarat. Okey, yang pertamanya awak kena faham dia punya keadaan dia. Okey. So, keadaan kat sini bermaksud formula apakah keadaan dia. Okey. Ni yang kita telah belajar. Okey, yang telah belajar. Okey, so 2.1 kita belajar dua benda. Okey, yang ketiga, apakah yang dimasukkan dengan dy per dx? Okey, ni term. Okey, dy per dx term. Okey. Ingat tak dy per dx hari tu apa yang cikgu kata? Okey, nanti kalau ada benda-benda lain kita tambah balik nota kita. Cikgu dah ingat tau. Bab pertama dia ingat buat nota Mana? Mana hari tu? Term hari tu? Oh, silap bukan kat sini. Okey, cikgu record je dulu Okey, kat sini rupanya. Okey. Apa term dia gitu? Siapa ada catat, ada tanda? Yang hak tu ke yang mana set tu? Bukan dy per dx. Dia ada tiga ni kan, betul tak? Okey. Term dia yang pertamanya adalah fungsi kecerunan. Okey. So
dy per dx ini juga dikenali sebagai fungsi kecurunan. Betul? So kena tahulah. Bila dia sebut ayat fungsi kecurunan, maknanya dy per dx. Ni. Kat mana merah ni. Okey, fungsi kecurunan. Okey, dia pun dikenali sebagai kecurunan. Kecurunan dia ada dua. Okey, kalau berpandukan nota kita sebelum ni, iaitu kecurunan apa? Kecurunan lengkung ataupun kecurunan tangent. Okey, dia ada dua lah kat sini. Okey, mungkin dia menggunakan term ataupun istilah kecurunan lengkung. Maknanya dy per dx juga. Kadang-kadang dia menggunakan kecurunan tangent. Okey, apa maksud kecurunan tangent? Iaitu kecurunan tangent lah, M tangent. So M tangent yang kita belajar sebelum ni bersamaan dengan bersamaan dengan apa formula dia, iaitu M tangent darab dengan M normal sama dengan negatif 1. Ni kita dah belajar dalam geometri koordinat. Okey, kita dah belajar dalam geometri koordinat, bermaksud katakan sini M tangent. Okey, sini adalah M normal. Okey, so M tangent dengan M normal, sudut dia adalah apa? 90. Okey, 90. So ini berlakunya kecurunan tangent dengan kecurunan normal. Okey, kat sini awak boleh recall lah di bawah tajuk geometri koordinat. So dia ada tiga nama. Okey, kalau tengok sini tiga nama, iaitu fungsi kecurunan, kecurunan lengkung, kecurunan tangent. Semua adalah memerihalkan apa? Memerihalkan kepada apa? Memerihalkan kepada dy per dx. Okey, so yang pertamanya kita dah belajar 2/1 berkenaan dengan hak. Ni formula dia, ni syarat-syaratnya, ni term dia. Okey. Okey, ni yang mula-mula kita apa? Kita belajar. Cikgu recall balik. Sebab cikgu fikir mesti geng-geng ni nak buat nota, so cikgu buat nota untuk awak lah. Okey. Untuk memudahkan kerja kita nantilah. Okey, yang kedua. Okey, tajuk baru-baru ni. Apa nama tajuk dia? 2.1 dah 2.2? Pembezaan. Okey, dia ada satu lagi nama dia. Peringkat pertama. Sebab kita akan belajar lagi pembezaan peringkat kedua. Okey, yang pertamanya adalah pembezaan peringkat pertama. Oh, ada burung Allah, swallow. Peringkat pertama. Okey, so pembezaan peringkat yang pertama, kita tengok formula dia. Okey, formula dia. Formula dia yang pertamanya single hari tu tak ada single. Okey, cikgu kata apa? Kalau dia beri apa? Dia beri y sama dengan ax kuasa n. Okey, maka dy per dx jadi apa? Dy per dx tips cikgu adalah tolakkan n ke depan. Okey, dia banyak cara, cuma cikgu bagi tips cikgu lah. Okey, sebab tips ni paling senang nak ingat. Okey, apa yang berlaku pada n? N tolak ke depan, betul? Okey, yang seterusnya apa yang berlaku pada an ni? Salin je. An kuasa n tolak dengan apa? Tolak dengan 1. Okey, cikgu tukar warna lah, senang. Baru nampak pergerakan dia. Okey. So, n mari kat depan. Yang seterusnya adalah n tolak 1. Okey. So, kat sini. Okey, ini dalam keadaan single, betul? Okey, masih lagi dikenali sebagai dy per dx. So, dy per dx ada berapa nama? Ada 3 nama. Okey, ada 3 nama. Okey, yang kedua syarat dia. Okey, dia ada penulisan, betul? Okey, dia ada penulisan. Okey, so dia ada penulisan. Cara penulisan dia. Dia ada berapa cara penulisan dia? Ada 3. Yang pertamanya adalah dy per dx. Yang pertamanya. Yang keduanya adalah
F prime. Ni ada dalam buku nota awak F prime. Cuma kita permudahkan lah. Sebab kita dah tahu dah. Okay, F prime. Bila sebut F prime maknanya dy per dx lah. Okay, F prime terhadap X. F prime terhadap X. Okay, yang ketiga, bagaimana nak tulis dia? Okay, yang ketiga adalah d per dx. Dalam kat sini adalah fungsi fx. Fungsi fx. So, dia ada 3 cara penulisan dia. Jangan kata tak belajar lagi. 3 guna. Biasanya cikgu guna hak atas lah ataupun yang bawah ni. Yang pertama, yang keduanya biasanya. Yang ketiga ni jarang-jarang. Tapi hak jarang-jarang ni orang tak faham . So, kena kuasai ketiga-tiganya. Okay, so penulisan dia ada 3. dy per dx, f prime, d fungsi fx terhadap dx. Okay, so dia ada 3 penulisan dia. Okay, 3 penulisan dia. Okay, yang seterusnya, apakah yang kita belajar lagi formula? Formula apa lagi yang kita belajar? Okay, formula apa lagi yang kita belajar? Iaitu melibatkan operasi apa? Darab. Bukan. Sebelum darab. Operasi penambahan dengan penolakan. Okey, contohnya dibagi apa? D per dx. Okey, fungsi dia adalah fx tambah tolak. Dia bukan tambah, bukan tolak lah. Salah satu. Okey. So, bersama gx. Okey. So, kat sini kita boleh tulis dia sebagai apa? 2 lah. Okey, sama ada tambah ataupun tolak. Ataupun yang cikgu hari tu cikgu kabarkan apa? Kena asingkan dia. So, bagaimana nak asingkan dia? Iaitu dx fx. Okey, lepas tu apa? Tambah dengan tolak d per dx bagi fungsi apa? Gx. Ini adalah operasi penambahan. Okey, operasi penambahan yang kita dah belajar mula-mula. Okey, mula-mula. Okey, yang keduanya adalah formula apa? Iaitu formula apa? Pertua rantai, betul? Pertua rantai. Okey, ada lagi formula iaitu formula pertua rantai. Bila kita nak guna formula pertua rantai? Bila kuasanya bukannya kuasa 2. Contohnya kuasa 3, kuasa negatif 3, punca kuasa 3/4. Contohlah. Okey, dan sebagainya lah. Kuasa dia tu kuasa yang kita tak boleh. Okey, pertua rantai ni tips dia, cikgu bagi. Bila soalan tu kita tidak boleh menggunakan kaedah PMP. Baru guna pertua rantai. Okey, pertua rantai. Kita guna pertua rantai. Okey, so pertua rantai bagaimana? Kita kena gantikan tu. Okey, syaratnya kita kena gantikan. Hari tu cikgu gantikan Y dengan apa hari tu? Y dengan GU lah. Okey, katakan GU ataupun Y sama dengan U lah. Okey, dan cikgu gantikan U sama dengan, ni buku teks awak muka surat 43. U sama dengan apa? HX. Okey. So apa yang berlaku kat sini? Dia ada 2 penulisan dia. Sama ada F prime. F prime ni dy per dx lah. Okey. Iaitu respect to x. Sama dengan G prime. G prime terhadap U. Maknanya du per dx. Hak prime ni maknanya. Okey. Sorry. Ini adalah dy per du. Okey. Darab dengan. Okey. Hak ni cikgu jangan tak guna hak ni. Biasanya kita tak faham ni. Kita faham yang bawah ni. Iaitu biasanya kita guna apa? Pertua rantai dia adalah dy per dx sama dengan dy over du darab dengan du per dx. Biasanya kita guna ni. Cuma kita nak tahu je lah bahawa ini dia punya jalan cerita di sebalik falsafah pertua rantai. Okey, ada masalah ke? Ada masalah ke? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah.
Okay. So dia ada satu lagi. Okay, selain menggunakan petua rantai, hari tu cikgu Kab ada apa? Menggunakan kaedah apa? Okay, kalau nak guna petua rantai, boleh guna kaedah apa? Dia ada satu lagi petua ataupun kaedah. Iaitu kaedah rumus, betul? Ingat tak kaedah rumus? Do. Ada dalam muka teks hari tu, ada hari tu cikgu terangkan muka surat 43. So kalau tak ambil guna petua rantai, boleh juga guna petua rumus. Okey. Ya, ada nak tanya ke? Okey, kalau ada nak tanya boleh tulis di ruang chat tu cikgu. Nanti siapa perasan dia boleh bacalah untuk cikgu. Okey, hari ni cikgu nak recall dulu Sebab tajuk ni awak kena strong lah sebab adik dia ataupun abang dia adalah tajuk yang seterusnya adalah tajuk pengameran. Okey, kalau tajuk ni kita tak kuat, pengameran kita tak kuat, kita burn dua tajuk. Okey, sebab nanti di peringkat tertinggi awak akan jumpa kalkulus. Kalkulus dia mencakupi pembezaan dengan pengameran. Okey? Boleh? Okey, so yang seterusnya adalah menggunakan kaedah rumus. So bagaimana kaedah rumus? Okey, so bila kaedah rumus kita kena gantikan, kita kena anggapkan y sama dengan u kuasa n. Okey, u kuasa n. Okey, dengan u apa maksud u? U ialah fungsi bagi x. Okey. So kat sini u bermaksud u ialah fungsi bagi x. Okey, fungsi bagi x. Apa maksud fungsi bagi x? Iaitu u sama dengan fx lah. Gitu. Okey, fx. Nilai yang diberi. Okey. Bukan u fungsi bagi x tinggal. Fungsi bagi x ini bermaksud bukan u sama fx u yang ada dalam kurungan tu. Okey. Okey, u ada dalam kurungan tu. Biasanya ia ada dalam kurungan. Okey, yang ada dalam kurungan kuasa n ni. Okey, u duduk sini amat ni. Okey, u duduk kat sini. Okey, gua nak terang gini cikgu buat. U kuasa n maknanya u ada yang duduk dalam kurungan. Okey, so formula dia macam mana? Formula dia ada dua formula. Okey, berdasarkan buku teks awak dia ada dua formula. Yang pertamanya adalah dy over du. Okey, sama dengan n u lagi n tolak 1 du per dx. Okey, ni yang pertama. Du per dx ni awak kena apa? Awak kena bezalah nanti. Okey, atau formula yang kedua. Okey, atau formula yang kedua iaitu boleh juga dia tulis sebagai apa? D per dengan dx. Okey, u kuasa n. Okey, sama dengan apa? Sama dengan n u n tolak 1. Tengok n ni dia tolak ke depan Okey, so didarabkan dengan du per dx. Okey, hasil dia sama, cuma penulisan depan dia berbeza. Okey, kalau tengok ni penulisan yang pertama, ini adalah penulisan yang ketiga. Okey, kita cek balik. Okey, kita cek balik mana nota kita tadi. Salah. Okey, ini adalah penulisan yang pertama. Kalau awak tengok, hak atas ni adalah penulisan yang pertama. Yang bawah ini adalah penulisan yang ketiga ni. Okey, kalau tak mahu guna petua rantai, guna petua rumus. Okey, ini yang kita belajar sebelum ni. Okey, ada nak sambung ke apa? Ada ke nak tanya? Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, maka hari ni ada lagi dua formula. Okey, formula yang seterusnya. Okey, formula yang seterusnya. Okey, formula dia apa? Formula yang seterusnya iaitu operasi. Okey, tadi kita ambil operasi tambah tolak, petua rantai. Yang ketiganya adalah operasi
pendarapan. Okey, operasi pendarapan. Okey, so bagaimana operasi pendarapan? Okey, katakan, okey, kita ganti, katakan Y ataupun Fx sama dengan U darab dengan V. Okey, maka kat sini kita boleh tulis sebagai D per dengan dx. UV ni kita ambil UV. Ni adalah penulisan yang ketiga ni. Ni penulisan yang ketiga. Ambilkan Fx kat sini. So Fx dia adalah UV kat sini. Okey, so sama dengan apa? U D V per dengan dx tambah V du per dx. Okey. Boleh? Okey, tapi ni formula dia. Tapi kadang-kadang cikgu ada juga tulis gini. Okey. Iaitu biasanya cikgu akan tulis apa? dy per dengan dx kadang-kadang sama dengan u v prime. Cikgu pakai v prime. Sebab apa v prime? V prime ni bermaksud dv per dx lah. Okey, tambah dengan v u prime. Biasanya cikgu pakai bawah ni lah. Mungkin awalan ni cikgu pakai hak atas dulu. Dan lama-lama cikgu akan pakai hak bawah. Okey, so dua-dua lah. Sebab ingat dalam matematik tambahan, tulis formula dapat markah ke tak? Tulis formula dapat markah ke tak? Tak dapat Tapi kalau isi formula dengan nombor yang betul, menggunakan formula yang betul. Okey, so akan dapat markah. Macam gini lah. Ni adalah cara dia. Ni adalah short form kita nak ingat lah. Okey. So kat sini awak kena ingat. Okey, awak kena ingat. Ni biasanya kesilapan pelajar lah. Okey. Okey. Ada dalam buku teks awak Okey, so awak kena ingat bahawa operasi darat dia bukannya pertua rantai. Okey, ada yang buat D per dx UV. Okey. Dia buat apa? Sama dengan du per dengan dx darab dengan dv per dx. Ada yang buat gitu. Sebenarnya dia bukan. Okey, untuk operasi pendarapan dia ada formula khas dia. Dia bukan menggunakan pertua rantai. Ni bukan, tidak sama. So ini biasanya common mistake berlaku. Okey, ini yang berlaku. Okey, common mistake bahasa Melayu ni apa? Kesalahan biasa. Okey, kesalahan biasa. Okey, pelajar dia ambil apa? Operasi darat ni dia buat pertua rantai. Okey, salah salah. Okey, tidak betul. Okey, tidak. Cikgu ada orang tanya dalam chat. Dia kata apa? Cikgu, formula dia bagi tak dalam periksa cikgu? Formula mana? Tahu. Formula dalam periksa nanti cikgu akan post dalam WhatsApp. Nanti tanya balik cikgu. Okey, cikgu ada formula dia. Dah dalam periksa cikgu ada cikgu ni? Ya tak? Nanti awak check. kalau cikgu nak check belaka, okey. Kalau tak ada boleh jawab saya rasa. Tak boleh jawab kena. Kalau tak ada formula tak boleh jawab saya. Tak jelas kot. Dah ada formula tak boleh jawab. Formula belaka Susah lah nak ingat. Cikgu rasa dia akan bagi. Untuk tajuk ni ada. Nanti kita, hari ni cikgu tak tahu cikgu tak mana. Nanti cikgu, kita akan buat satu slot ataupun slot ulang kaji nanti cikgu akan bagi. Yang mana formula itu adalah formula diberi dalam peperiksaan. Okey? Okey. So dia sebenarnya bukannya masalah susah ke tak? Banyakkan latihan. Dan seronok-seronoklah buat matematik tambahan. Okey. Okey, so hari ni operasi darat. Okey, operasi darat. Okey, yang dia ada satu lagi iaitu operasi bahagi. Okey, dia ada satu lagi adalah operasi bahagi. Okey. Cikgu nak terang lalu sini Okey, formula yang seterusnya. Banyak formula untuk 2.2 ni. Dia ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Okey, so formula yang seterusnya iaitu melibatkan
operasi. Okey, melibatkan operasi apa? Pembahagian. Okey, melibatkan operasi pembahagian. Okey, so bagaimana melibatkan operasi pembahagian? Ada nak jawab? Okey, tengok muka surat 45 Muka surat 45. Okey, dia kata apa? Okey, dia kata, katakan gini, Y sama dengan U bahagi dengan V. U ni adalah fungsi ataupun fungsi U dengan fungsi V. Okey, syaratnya iaitu V tidak boleh sama dengan kosong. V tidak boleh sama kosong. Sebab apa? Boleh ke 1 bahagi dengan kosong? Tertakrif ke daripada segi matematik? Kalkulator sendiri akan memberi jawapan make error. Maka dia tidak boleh diterima. Okey, maknanya dia menyalahi hukum matematik lah. Okey. So kat sini katakan Y sama dengan U bahagi dengan V. Okey. So kat sini apa yang berlaku? Okey, kalau tengok buku teks awak dia bagi apa? Okey, U per V ni adalah penulisan yang ketiga Okey, sama dengan V. Okey, didarabkan dengan apa? Du per dx. Okey, du per dx. Tolak dengan U didarabkan dengan apa? dv per dx. Okey, lepas tu dibahagikan dengan V kuasa 2. Okey, ni cara yang pertama. Okey, biasanya cikgu akan tulis. Okey, mungkin cikgu akan tulis nanti ni cikgu guna laluan senang. Okey, cikgu akan tulis sebagai apa? dy per dx sama dengan V U prime tolak U V prime bahagi dengan apa? V kuasa 2. Okey. Okey, ni cara mudah lah ataupun cara ringkas. Okey. So, habislah 2.2. Okey, nanti kita jumpa idea ke apa ke, kita akan tambah balik dalam nota kita lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, so nota dah banyak dah nota. Cikgu anggapkan awak baru tahulah. Maknanya dah biasa-biasa nanti. Dah tahu, dah familiar. Nota dah jadi ringkas lagi lah. Okey, so kita proceed kepada tajuk kita hari ni. Iaitu masih lagi 2.2. Okey, so hari ni adalah di bawah tajuk apa? Operasi pendarapan. Betul? Boleh? Boleh tak Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Boleh Sekejap cikgu cari mana lah. Sangat Okey, kita tengok apa buku teks kata ke kita. Mungkin cikgu ambil ni, cikgu ambil yang mana cikgu baca lah. Mungkin ada terlepas pandang, boleh buat pembacaan balik. Okey. Okey, so daripada buku teks awak, muka surat, siapa ada buku teks, tengok muka surat 44. Okey, petua hasil darab. Okey, adalah seperti berikut. So, kat sini petua hasil darab. Nama dia adalah petua hasil darab. Okey. Petua hasil darab bermaksud operasi pendarapan lah. Operasi pendarapan. Okey. Iaitu petua hasil darab. Namanya adalah petua hasil darab adalah seperti berikut. Okey, ini adalah apa? Kesilapan pelajar. Okey, kesilapan pelajar. Jangan ulangi bahawa operasi pendarapan ataupun petua hasil darab ini, okey, dia merupakan apa? Dia merupakan petua rantai. Okey, nanti kita akan belajar satu lagi petua rantai. Satu petua rantai yang melibatkan apa? Yang melibatkan kuasa yang lebih besar ataupun bukannya kuasa 2. Okey, dan satu lagi adalah petua rantai melibatkan kadar perubahan. Okey, nanti kita akan lihat lagi. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, katakan kat sini. Okey, kita nampak apa? Okey, kita tengok soalan A Kita nampak, okey, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey, biasanya kita tulis Y lah. Y sama dengan kurungan X kuasa 2 tambah 1 tutup kurungan X tolak dengan 3 kuasa 4. Okey, boleh?
Sampai kat sini boleh? Boleh. Okey, boleh. So kat sini tadi cikgu kata dah iaitu Y sama dengan apa? U darab dengan V. So, kalau nota cikgu adik. Okey, nota adik. Baik awak salin. Kalau nak nota ni cikgu bayar 10 riyal kat cikgu. Okey. Okey, U darab dengan V. Okey, tak apalah nota ni nanti cikgu upload dalam Google Drive lagi. Okey, so apakah nilai U? Tengok nilai U kat atas. Okey, apakah nilai U kat atas ni? Okey, nilai U bersamaan dengan X kuasa 2 tambah dengan 1. Nampak tak? Nampak U bersamaan dengan apa? X kuasa 2 tambah dengan 1. Lepas tu cikgu kata apa? U prime. Apa maksud U prime? Du per dx. Okey, cikgu guna U prime lah terus nah. Okey, iaitu awak bezakan. 2 ni pergi ke mana? 2 tolak kat depan. So, X 2 tolak dengan 1. Okey, apa maksud 1 ni? X kuasa kosong betul? So, kosong tolak kat depan. So, kat sini akan dapat X kosong tolak 1. 1 adalah X kuasa kosong. Okey, so kat sini adalah U prime sama dengan apa? 2X. 2X kuasa 1 lah tapi ada tulis 2X kuasa 1. So maklumat apa yang kita nak guna? Maklumat ni lah. Maklumat ni yang pertama. Okey, ni adalah kedua. Ni maklumat yang kita nak guna nanti. Faham maksud cikgu? Okey. Yang seterusnya, okey, V. Okey. V sama apa V? X tolak 3 kuasa 4. Hari tu kita dah belajar kuasa 4 betul? Kita ada 2 kaedah betul? Satu kaedah pertua rantai. Satu lagi adalah kaedah apa? Kaedah rumus. Okey, so hari ni cikgu nak guna kaedah rumus. Okey, kalau awak nak guna kaedah pertua rantai tak apa, awak boleh buat 2 kaedah kat sini. Okey, katakan cikgu nak buat kaedah rumus kat sini. Nanti sebelum ni cikgu akan buat kaedah pertua rantai. Katakan kaedah rumus. Okey, so kaedah rumus adalah V prime sama dengan 4 ni awak tolak ke depan. So apa yang berlaku pada 4? 4, betul tak? Okey, iaitu X tolak 3, 4 tolak 1. 4 tolak 1. Nampak tak? Ni cikgu guna kaedah rumus ni. Okey, lepas tu apa? Lepas tu beza yang dalam ni. Beza yang dalam ni. So bagaimana nak beza yang dalam ni? Iaitu apa maksud X kuasa 1? 1 kat depan. So 1 tolak 1. Okey, tolak. Apa maksud 3 kat sini? 3 kuasa kosong, betul tak? 3 bermaksud 3 kuasa kosong tak. 3 kat sini bermaksud 3x kuasa kosong. Sebab kat sini adalah 3 darab dengan 1. So 1 kat sini adalah x kuasa kosong. Okey, jelas kat sini? Okey, jelas. Okey. So kat sini, okey, ni kaedah rumus Kaedah rumus. Okey, so kuasa kosong. So kosong pergi mana? Kosong pergi ke depan. So kosong apa yang berlaku pada kosong? Kosong tolak 1. Okey. So kat sini akan dapat 4. Okey, X tolak 3, 4 tolak 1 dapat apa? Dapat 3. 1X 1 tolak 1. So akan dapat apa? X kuasa kosong. Sini tolak dengan kosong. Gitu. Okey, seterusnya X kuasa kosong dapat apa? Kosong. Dapat 1. So 1 tolak dengan kosong. So dapat 1 di sini tak? So jawapan dia akan dapat 4 X tolak 3 kuasa 3. Ni kalau nak guna kaedah apa? Kaedah formula. Okey cikgu, bagaimana kalau saya nak selesaikan menggunakan kaedah apa? Kaedah pertua rantai. Kalau nak guna pertua rantai, cikgu lupa. Maklumat yang cikgu nak kat sini 2. Satu yang kat sini. Okey. Satu lagi adalah V prime ni, yang last kali. Okey, nanti
4 maklumat je cikgu nak. Samsat. 4 maklumat saja. Okey, katakan kat sini cikgu nak menunjukkan menggunakan kaedah pertua rantai. So bagaimana nak buat kaedah pertua rantai? Seorang nak jawab? dy per dx. Tu formula dia. Sebelum tu. V sama dengan pen. Sekejap kita tukar pen dulu. Iaitu V sama dengan X tolak dengan 3 kuasa 4. Okey, cikgu dah kata dah. Mula-mula kita ambil apa? U lah. U sama dengan apa? U sama dengan yang ada kurungan tau, iaitu X tolak dengan 3. Okey, du per dx. Sama dengan apa? X ni 1 ke depan. So 1 dot 1, 1. So X kuasa kosong 1. 3 ni akan dapat kosong dah. So jawapannya adalah 1 kat sini. Okey. Yang seterusnya kita ambil apa kat sini? Dia ingat dah ke pertua rantai? Y ke? Ni pertua rantai ni. 2Y. Ni yang pertamanya dia ambil apa? Yang ambil U lah. Yang keduanya dia ambil Y. Okey. Iaitu apa? Y sama dengan U kuasa 4. Maka kat sini adalah dy per dengan du sama dengan apa? 4. 4 tolak ke depan tau. So 4 tolak 1 akan dapat apa? Kuasa 3. Nampak tak besar sikit lagi. Tu dia. Kalau tak nampak pada skrin tu, beritahu cikgu besar je. Cikgu memang tak nampak. Okey, so formula dia apa? Formula dia apa sini? Okey, formula dia apa? Tapi sini tak boleh guna V, sini tak boleh guna Y cikgu rasa, tak sesuai. Sebab soalan dia apa? V tak? Okey, maafkan. So kat sini kita pakai V lah. So pakai V. Okey. So kat sini kita guna dV per dengan dx. Biasanya kita guna dy lah. Sekarang ni V. Kepala dia adalah V. Kena pakai V lah. Iaitu dV per dengan du darab dengan du over dx. So dV per du dapat apa? 4 U kuasa 3 darab dengan 1. Maka dV per dx, okey, dV per dx sama dengan masukkan U. U apa U? Ni U X tolak 3. So akan dapat 4 X tolak 3 kuasa 3. Okey, so akan dapat jawapan yang sama juga lah. Ni. Dapat jawapan yang sama. Okey, tu cikgu nak kalau boleh kuasai apa? Pertua rantai tu menggunakan kaedah rumus. Lagi senang. Okey. Okey, pertua rantai menggunakan kaedah rumus. Okey, ataupun kalau nak buat menggunakan pertua rantai pun boleh, tapi cerewet lah sikit. Yang mana ni. Tapi masih lagi dapat jawapan yang sama. Okey. So kalau awak nak tengok cara lebih tu lagi, awak boleh tengok rujuk kepada buku teks. Okey, cara buku teks tu bagi cikgu adalah sangat bagus dah tu. Okey. Sesuai lah sebab pendek. Okey, jalan yang ringkas. Okey. Yang seterusnya dia nak bezakan terhadap X. Okey, tadi cikgu kata dah. Okey, kalau U Okey, U apa? Y. Okey, apa formula kita ada? Kita tadi. Okay, kalau Y sama dengan UV betul. Okay, kalau dy per dengan dx. Sama dengan apa tadi? Cikgu kata U V prime tambah V U prime. Cikgu guna ni. Ni. Bawah ni.
Okay, nak guna hak atas pun boleh. Okay, nak guna hak bawah pun boleh. Okay, so apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. Okay, nilai apa yang ada kat sini? Nilai U. Apakah nilai U kat sini? Nilai U adalah 2x. mana ada 2x? X kuasa 2 tambah dengan 1. Okey, nilai V prime adalah 4x tolak 3. Kuasa 3 tambah. Okey, nilai V apa nilai V? X tolak 3 kuasa 4. Nampak? Okey, nilai U prime 2x. Okey, kat sini lah sepenuhnya kita menggunakan apa? Kita menggunakan kaedah apa? Kita menggunakan kaedah perfaktoram. Okey. So bagaimana nak tengok kaedah perfaktoram? Bagaimana kita nak selesaikan menggunakan kaedah perfaktoram? Okey, kita tengok yang sama, betul tak? So apakah yang sama kat sini? Apakah yang sama kat sini? X tolak 3. X kuasa tolak 3. Tapi kat sini dia adalah kuasa apa ni? Kuasa 3 dengan kuasa 4. Kuasa 3 dengan kuasa 4. Maka kita boleh faktorkan kuasa apa kat luar? Nak letak kat luar ni. Kuasa apa kita nak letak kat luar? Iaitu X mesti letak kuasa yang paling kecil. Kuasa yang paling kecil adalah kuasa 3. Nampak tak? So akan dapat 4. X kuasa 2 tambah dengan 1. Okey, so kat sini akan dapat 2x. Tapi dia ada apa kat sini? X tolak 3 kuasa 4. Okey. So ingat, dia ada dua cara, sama ada cara buku. Cara buku tu bukan cikgu kata tak bagus. Bagus, tapi kalau awak tu mungkin banyak kesilapan kot. Kalau cikgu akan tinggal macam ni lah. Bukan macam ni dah habis ke ni? Okey, awak kembang dulu. Okey, kembang dulu. Kuasa 3 kat sini kan. So akan dapat 4x kuasa 2. Mana kuasa 4 kat sini? 1 je. Okey. Tambah dengan 4. Tambah dengan 2x kuasa 2. Tolak dengan 6x. Boleh. Kalau cikgu suka buat 2 kurungan je lah. Okey. Dia sama kau, cuma dia faktor pula sekali lagi. Maknanya bagi cikgu, cikgu bimbang ni pelajar banyak sangat buat kesilapan kalau soalan pattern macam ni. Okey, kalau cikgu dah memadai tinggal macam ni. Okey, dah memadai tinggal macam ni. Boleh? Okey, tapi kalau nak lebih advance lagi, yang panggil the best answer lah. Jawapan yang terbaik. Okey, cikgu guna warna merah Okey. Iaitu awak faktorkan apa kat sini? Awak tengok 664 CP2 tak? Okey, boleh letak 2. Sini akan dapat apa? 3 X kuasa 2. Okey, ni cikgu bimbang ni. Kat sini dia silap yang bawah ni dia silap. Okey, so dia akan sama dengan jawapan buku teks. Okey, kalau cikgu dah memadai tinggal macam ni. Okey, dah memadai. Tapi nak tinggal macam ni, lagi bagus. Okey, ni the best lah. The best. Okey, beres? Boleh ke? Boleh. Beres. Boleh. Boleh. Okey, ni tidak ada masalah. B pun sama. Okey, B tu cikgu nak tinggal dulu. Cikgu nak pergi ke contoh. Okey, siapa volunteer? Cuba buat dulu sekejap soalan nombor 1A. Okey, soalan nombor 1A. Dan siapa yang nak tolong jawab untuk cikgu? Siapa nak tolong jawab? Okey, 1A siapa nak tolong jawab untuk cikgu? Okey, siapa yang belum tulis nama, tolong tulis nama. 17 orang je hari ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
9, 10, 11. 11 orang je. Siapa yang belum tulis nama, tolong tulis nama Kelas kita ada 28 orang. Awak kena ingat awak kena ingat. Katakan SPM tahun ni. So apa yang berlaku pada awak? Cikgu rasa SPM mungkin tahun ni cikgu rasa. Tak akan anjak pada tahun depan lah. Cikgu rasa. Cikgu, cara dia ni sama ke macam cara tadi? Sama je. Tapi lebih ringan lagi lah. Lebih senang lagi. Sebab kita ada petua rantai kat sini. Okey, soalan pula. Tolong buat. Cepat, siapa boleh jawab? Boleh Ada nak jawab? Tengah buat ego. Ya. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, U sama apa? U nak ambil? 4X kuasa 2. Okey, 4X kuasa 2. U prime? 4 kali 2 dapat berapa? 8. 8. 2 tolak 1? 1. 1. Okey. So 1 tak perlu tulis lah. Okey, V sama apa V? 5X tambah 3. 5X tambah 3. Okey, V prime. Ingat kalau 3 tak ada X dia akan dapat kosong Okey, tips dia. Okey, so 5 kalau X single bukannya kuasa 2, so dia akan tinggal apa? Tinggal nombor je lah, iaitu 5. Nampak tak? Okey. Maka kat sini cikgu boleh tulis sebagai apa? Sebagai dy per dengan dx sama dengan uv prime tambah vu prime. So awak akan tulis kat sini the value of u per x power of 2 v prime 5 plus v. Okay.
Sama ke jawapan saya dengan awak? Siapa jawab dia? Farhah boleh? Boleh. Sama ke? Sama je. Okay. And then, what is the next step? Lepas tu saya tak tahu lah. Permudahkan. Simplify. Okay, so bagaimana nak simplify? Be carefully kat sini. Sebab biasanya kita berdepan ni duduk belakang. So expand kat sini. Expand berlaku kat sini. So hati-hati. Okay. 4 times 5, 20 Okay, 5 darab 8 dapat apa? 40. 40. Okay, 8 darab 3. Boleh? 24. 24. So adakah nak tinggal gini jawapan dia? The form must be simplify bentuk dalam bentuk yang termudah lah. So what's the answer sini? Apakah jawapan saya? Apakah jawapan kat sini? 60. 60 apa? 60 X kuasa 2. Okay, lagi. 2 tambah 24X. Lupa S. Okay, ada some student tu dia apa? Dia permudahkan. Semua divide by 2. Maybe boleh dibahagi dengan 4 kot sini. Salah ingat jawapan kat sini tak boleh permudahkan. Okay, bila masa kita boleh permudahkan? Bila soalan tu sama dengan kosong. Yang pertamanya bila soalan tu sama kosong, yang keduanya bila bentuk dia dalam bentuk fraction. Let's say lah kat sini macam ke 8 bagi 4. So you can get 2 lah. So boleh pemudah lah kat sini. Hak ni tak boleh pemudahkan ni. Okay, sebab dy per dx ia dikenali sebagai fungsi kecerunan. Okay, fungsi kecerunan ataupun pemboleh ubah. Kalau bahasa dulu dikenali sebagai pemboleh ubah bagi kecerunan memerihakan terhadap x. Itulah ayat dia lebih kurang. Okay, pemboleh ubah zaman-zaman dululah. Okay, ayat dia. Okay, so sekarang ni dia guna bahasa Inggeris, dia kata fungsi kecerunan. Okay, fungsi kecerunan. Okay, so jangan permudahkan. Permudahkan jadi benda lain. Okay, so next kita dah buat A. Kita test satu lagi. Yang senang-senang je lah dulu kita test. Okay, please do the B. Okay, cuba buat B. Okay, dah volunteer seorang boleh jawab. Okay, so siapa yang volunteer nak jawab ni? Okay, siapa boleh jawab?
dapat dah ke. Okey. Awak sebut. Cikgu tulis. U negatif 2x kuasa 3. Sekejap. Benda U sama dengan Negatif 2x kuasa 3. okey, negatif 2x kuasa 3. Okey, U prime. U Yes. prime negatif 6x kuasa 2. Okey, right. Okey, next V. X tambah 1. Okey, X tambah 1 and then V prime 1. 1. Okay, for the formula, dy let's, per dx. yeah. UV prime tambah VU prime. Okay, good. Okay. Substitute lah kat sini. Dia will, okay. Nilai U berapa? Negatif 2x kuasa 3. Okay, right. V prime. 1. Okay, V. X tambah 1. Okay, V prime. U, sorry. U prime aja. Negatif 6. X kuasa 2. Okay, and then? Negatif 2x kuasa 3. Yeah. Tambah negatif 6x kuasa 3. Tambah tolak out. Okay. Okay, lagi? Tolak 6x kuasa 2. Okay, so the answer is? Negatif 8x kuasa 3. Okay. Tolak 6x kuasa 2. Okay, good. Okay, thank you. Siapa yang jawab ni? Dah tengok. Mulhim Kuasa 2 ke? Kuasa 2. Okay, thank you. Okay, ada soalan ke untuk soalan B? Semua dah dapat jawab? Boleh Okay, next. Kita cuba cari yang ada kuasa. Okay, next. AB ni basic Okay, kalau tengok AB ni adalah A ni basic. Dia single. Okay, ni pun B pun single. Okay, cuma B, okay. Cuba buat C. Okay, cuba buat C sebelum cikgu nak pergi ke soalan D. Okay, cuba buat C. Apa yang berlaku pada C? Menggunakan petua apa? Petua rantai. So, petua rantai yang menggunakan formula lah kalau boleh. Kalau tak boleh guna petua rantai, menggunakan kaedah formula, guna petua rantai biasa. Okay? Okay, siapa volunteer nak jawab untuk C? Cikgu tinggal sehok ada petua rantai. Ni lagi banyak petua rantai, dua-dua untuk F ni. F ni dua-dua guna petua rantai. Okay, U pun guna, V pun guna. Okay, next. Kita try dulu petua rantai. Satu. Ada yang boleh selesai? Okay, kongsi dengan cikgu ada boleh selesai? Ada? Romisha boleh? Romisha Azima. Zaid, boleh ke jawab? Sini tak jelas sikit cikgu.
Tak jelas. Okey. Zairo boleh Zairo? Wan Muhammad Rizki boleh? Boleh jawab soalan ni? Nok Amarina. Amrina. Daniel boleh? Cikgu boleh. Cikgu, Ya, ya, ya. boleh nak guna rumuh ke nak guna petua rantai kan? Boleh belaka. Dia ada dua kaedah kat situ. Nak boleh umum pun boleh, petua rantai pun boleh. Kalau tak boleh adalah jangan tak jawab. Kena jawab. Okey, lagi siapa lagi boleh jawab? Awak dak debar ke awak nak periksa tahun ni kan? Cikgu dak debar tak awak. Okey, siapa lagi boleh jawab? Cikgu kalau satu tu satu X kosong lah kan? Satu X. Dak bukan kosong darat satu, darat X kuasa kosong tak ada satu. Hah? Satu tu, gana. Just book. Satu X kosong. Bukan kan? Satu X kuasa kosong. Tu kak boleh kak? Okey. Biasanya orang tulis X kuasa kosong je. Okey, terima kasih. Okey, lagi yang lain. Cepat siapa nak bantu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada volunteer nak jawab? Okay. So first step, apa yang pertamanya? U sama dengan X kuasa 2. Okay, right. X kuasa 2 and then you prime? 2X. 2X. Okay, good. Okay, and then the next V? V 1 tolak 4 X kuasa 4. Okay, good. So we prime using the formula lah. Guna rumus 6. So apa yang berlaku pada 4 ni? Okay, yang berlaku pada 4 ni kita tolak ke depan. Ya. 1 tolak 4 X. Apa yang berlaku pada 4 kuasa? 4 tolak 1. Okay, lepas tu kita beza yang dalam ni. Cikgu kata dah kalau 1 dia akan dapat kosong, betul tak? Okay, kalau X ni single dia akan dapat nombor saja. So kat sini akan dapat negatif 4 lah sahaja. Faham tak? 1 disebabkan tidak ada X, ia akan jadi kosong. Okay, 4 dia ada X saja. X dalam keadaan kuasa 1, maka kita ambil nombor saja iaitu negatif 4. Okay, so awak akan dapat kat sini negatif 16 lah. Okay, boleh siapa kat sini? Boleh. Apa dia tutup? Boleh. 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 Bagus. Okay, yang seterusnya buat apa?
using the formula, iaitu dy per dengan dx sama dengan U u. prime tambah V U prime. Okay, so the value of u, X kuasa 2 okay, v prime, negatif 16 1 tolak 4 X kuasa 3 okay, good. Okay, plus v, 1 tolak 4 X kuasa 4 okay, next, u prime, 2X. 2x. So apa yang perlu kena buat kat sini? Pemudahkan. Nah, factorize dulu. So apa nilai yang sama kat sini? 1 tolak 4X. So kuasa yang paling kecil, kuasa berapa? 3. Okay, so apa yang berlaku pada kuasa 3? Duduk kat depan. Okay, so kita buat keluar luar ni. Kuasa 3. So sini akan jadi 1 lah So sini akan dapat negatif 16. Negatif 16 darab dengan X kuasa 2 lah. Okay, so kat sini akan dapat 2X. Sini akan dapat kuasa 1 lah so baru pemudahkan. Boleh? Boleh tak Boleh. Okay, so pemudahkan dapat apa kat sini? 1 tolak 4 X kuasa 3 kat sini. Okay, selesai dulu dalam ni. Okay. Negatif 16 tolak 8 dapat apa? Negatif 24. 24 Okay, so X kuasa 2 tambah dengan 2X. Bagi cikgu dah memadai lah kat sini. Tapi kalau nak lebih bagus lagi, kita dah nampak semua sekali bahagi dengan 2 kat sini kan. Okay, so kita nampak kat sini. Okay, cikgu remark pakai pen merah. Iaitu kita boleh bahagikan 2X kat sini. 2X kat sini. Okay. So semua sekali boleh bagi 2X lah. Okay, so you can get 1 X kuasa 3. So sini 2X lah. So negatif 24 divide by 2. So akan dapat negatif 12X. So, okay, so kat sini akan dapat plus 1. Okay, so ni the best. The best. Okay. Ada soalan? Ada soalan ke? Tak ada. Ada. Okay, Sam, cikgu nak pergi satu lagi. Okay, satu lagi. Okay, pembahagian kita sambung minggu hadapan dah ni aku rasa. Okay, satu lagi. Tadi kita buat A tau. Okay, masih lagi operasi pendarapan yang menggunakan petua rantai. Sama ada petua rantai rumus ataupun petua rantai biasa. Okay, sekarang ni masih, okay, untuk pattern yang kedua, soalan bentuk yang kedua. Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, dia melibatkan set, betul tak? Soalan yang melibatkan set tu, ataupun punca kuasa. Okay, soalan yang melibatkan punca kuasa. So, bagaimana nak selesaikan soalan yang melibatkan punca kuasa? Apa maksud punca kuasa kat sini? Iaitu 1 1/2. 1/2. Okay, so kat sini. Okay, yang U ni cikgu rasa tidak ada masalah. Ramai dah yang expert tu. U sama dengan 3X plus 2. So, U prime sama dengan, okay, cikgu kata dah, yang single ni tak ada apa-apa ni jadi kosong tau. So, yang single ni ambil nombor je. Sebab dia 3X saja. So, dapat 3 lah. Okay, cuma masalahnya pergi kat mana? Pergi kat V ni. Okay, 4X tolak 1 bermaksud apa? 4X tolak 1. Apa maksud punca kuasa? 1/2.
Okey. Kalau bentuk macam ni, kita guna kaedah petua rantai. Tadi petua rantai juga. Okey, ini pun petua rantai. So, cikgu guna kaedah petua rantai apa? Menggunakan formula. Okey, so bagaimana menggunakan formula? 1/2 ni pergi ke mana? Pergi ke depan. So, dapat 1/2. Okey, salin je kat sini. Okey, so apa yang berlaku pada 1/2 kat sini? 1/2 kena tolak dengan 1. Faham kat sini? Okey, lepas tu beza dalam ni. Beza hak dalam kurungan sahaja. Ingat, bila 1 ni dia tak ada apa-apa. So dapat kosong lah kat sini. So 4 dengan X. Dia 4X. X ni single X kuasa 1. So kat sini hanya dapat 4 sahaja. So kat sini 4 bahagi dengan 2 dapat 2. 4X minus 1 power of half tapi dalam keadaan negatif. Okey, boleh nanti cuba nanti, okey. Bukannya tak ada masa, cari masa, perlu cari masa. Okey, kurangkan main game, cari masa, buat kaedah petua rantai biasa. Okey, petua rantai biasa cuba buat kaedah tu. Okey, yang seterusnya adalah dy per dengan dx. So, formula dia adalah apa? U v prime plus v u prime. So, nilai yang kita nak dapat 2 je ni. So, what is the value of u? 3x plus 2. Apakah nilai untuk v prime? Okey, iaitu 4x tolak 1 power of negative 1/2. Okey, ingat operasi tambah kat sini dia punya petua pendarapan kat sini ataupun melibatkan operasi pendarapan kat sini. Okey, so yang seterusnya adalah V kat sini. Okey, 4x tolak 1, 1/2 dan 3. Okey. So biasanya student bila dapat soalan macam ni dia naik pening. Okey, dia naik pening. Okey, so bagaimana nak selesai dia? Bagaimana nak selesai dia? Iaitu dalam bentuk pecahan. Sebab negatif ni, kalau indeks, dia dalam bentuk pecahan. Apabila kuasa negatif, bentuk dia adalah bentuk pecahan. Dia duduk bawah. Okey, katakan kat sini cikgu kembangkan. Cikgu akan dapat 6x tambah dengan 4 per dengan 4x tolak dengan 1 punca kuasa. Okey, yang ini dalam keadaan positif, dia duduk kat atas lah. Okey, soalan cikgu, adakah ini bentuk termudah? Dok Tidak. pasti. Tak pasti. Mana boleh buat dia ada operasi tambah lagi. Bentuk termudah dia duduk stokor. Okey, dia duduk dalam satu. Inilah duduk stokor. Kecuali lah dia melibatkan puasa banyak-banyak, tu lain lah. Okay, seperti sebelum ni kita buat. So bagaimana kita nak selesaikan dia? Kita kena samakan pembawah dia. So bagaimana nak samakan pembawah dia? Okay, ke atas darat dengan apa? Punca kuasa 4x tolak 1, kat bawah darat juga dengan 4x tolak dengan 1. Okay. Ni dah operasi pembahagian ataupun operasi pecahan. Okey, hari tu kita dah belajar asal pecahan mesti pembawah dia mesti sama. Okey, hari tu dah pun kita dah belajar. Okey, iaitu apabila se-X jumpa dengan se-X dia akan jadi dirinya sendiri, betul? Okey. Ni. Okey, yang ini yang berlaku ni. So bagaimana? Apa maksudnya kat sini? Iaitu kita dapat 6x tambah 4 tambah dengan 3 kurungan. Ni dia temu diri sendiri ni. Okay, nilai yang sama. Nilai yang sama. So akan dapat apa sini? 4x tolak 1. Okay, so kat sini akan dapat 6x tambah 4 tambah dengan 12x tolak dengan 3 bahagi dengan punca kuasa 4x tolak dengan 1. Jangan tinggal macam ni. Sebab boleh permudahkan lagi. Okey, so bagaimana? 16x tambah dengan 12 dapat 18.
Okey, 4 tolak dengan 3. Dapat 1. Okey, so kat sini akan dapat punca kuasa 4x tolak 1. Okey, inilah jawapan yang terbaik. Okey, ini adalah jawapan yang terbaik. Sebab yang lain itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan pengiraan lagi. Okey. Okey, cikgu nak bagi soalan last. Okey, last untuk hari ini. Okey, soalan last untuk hari ini. Okey. B dah bincang, C dah bincang. Okey, cuba buat D. Cuba buat D. Okey, soalan E. Okey, adalah buat dalam buku buat dalam buku. Okey, soalan F pun. Okey. Okey, so cuba buat D. Okey, seorang volunteer boleh jawab? Ada seorang boleh jawab? Okey, siapa boleh jawab? Tak apa, cuba buat. Betul tak apa, lagi bagus. Salah pun tidak ada masalah. Nanti cikgu betul. Berapa bulan sekolah balik? Tahu tak sekolah berapa bulan? 4. 4. So 4 bulan sekolah. Puasa berapa bulan puasa? 12. 12. So sila ganti awal-awal. Okay. Gantilah puasa yang berkenaan. Okay, so 4 hari bulan puasa lah. Mari masuk sekolah, 12 hari bulan puasa, kemungkinan ada periksa kot cikgu rasa. Kemungkinan lah, kemungkinan. Okay, periksa TOB. Cikgu buat sama-sama. Buat sama-sama. Okay, awak sebut dulu, cikgu buat, cikgu tulis. Cikgu nak buka ni tali cikgu dulu sekejap Doakan cikgu Gingai malam ni dapat banyak. Cikgu dengan Ikam je. Dah, cikgu nak pergi candak malam ni. Candak sotom. Okey. Apa yang nak buat sama-sama? Jom. Kat pukul 10 dah ni. Okey, so y sama dengan x kuasa 2 square root 1 tolak 2 x kuasa 2. Okey. So kena ingat. Okey, kena ingat u dengan v. Okey, u dengan v. Okey, so apa nilai u kat sini? X kuasa 2. Okey, right. Bagus. Apa nilai v kat sini? Apa maksud u prime kat sini? 2X. Okey, 2x. Tu pandai tu. Okey, kalau boleh congok je kita selesaikan soalan ni. Okey, jawapannya correct. Okey, so V kat sini tak boleh ambil nilai lagi ni. Kita kena ambil nilai dalam kurungan. Okey, guna kurungan. So kat sini 1/2. Boleh? So cikgu, kalau tanya cikgu, gunalah petua apa? Gunalah petua rantai yang menggunakan formula. Lagi senang. Okey, guna petua rantai yang menggunakan formula. Okey. Cuma awak kena training lah. Training lama-lama mahal lah. Lepas tu nak cakap besar boleh lah.
Okay, ni tak training mana-mana, nak cakap besar, tak boleh ha. Okay, so apa yang berlaku pada 1/2 ni? Pertua rantai. 1/2 pergi ke mana? Pergi depan. Pergi depan. Lepas tu, apa yang berlaku dalam keadaan kuasa? Apa yang berlaku pada dalam keadaan kuasa? Tolak 1. Okey, tolak dengan 1. Okey, seterusnya buat apa? 2. 2. Mana Yes. dapat 2? Okey, 1 ni ia jadi kosong tak? Okey, so 2 ni bukan single ni double X kuasa 2. So 2 ni pergi ke depan. So dapat negatif 4. 4. So apa yang berlaku pada 2 ni? 2 tolak dengan 1. So tinggal 1 lah. Okey, 2 tolak dengan 1 maka tinggal 1. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, so V prime sama dengan 1/2 darab negatif 4. Negatif 4x. So you can get minus 2x. So be carefully. Okey, atau kat sini pun awak boleh buat terus. Awak nampak dah hari tu, tadi soalan tu dalam bentuk negatif untuk power ataupun untuk kuasa, dia akan jadi pecahan duduk di bawah. Okey, boleh juga nak buat gini, buat sudah-sudah. So masing-masing tu ada skill masing-masing, iaitu cara nak jawab dia. Okey, so next iaitu dy over dx equal to u v prime plus v u prime. So what is the value of u? X kuasa 2. V prime Banding 2x lah. Okey. V, apakah nilai V? 1 tolak 2x kuasa 1/2. 1 mana V? Okey ni. 1 tolak dengan 2x 1/2. Okey, kat sini kan. Okey, U prime 2x. 2x. Okey, bila awak selesaikan, awak akan dapat macam ni. Okey, step yang pertama. Awak akan dapat 1/2x. Kat sini awak akan dapat apa? 2x darab dengan buat ginilah, nak mudah nampak. Boleh? Okey, so apa yang perlu kena buat kat sini? Samakan tu. Samakan. So bagaimana nak samakan tu? Darab. Yang mana perlu darab? Tu. Hak tu tu kanan ke kiri? Kiri. Kanan. Okey, so yang sebelah kanan ni darab. Okey, sebenarnya bersatu darab dengan apa? Nak samakan pembawah dia ni. So darab dengan 1. Punca kuasa 1 tolak 2x pun kat bawah pun sama. Okey. Sebab apa? Dia sebenarnya nilai dia 1. Kalau awak cancel ni nilai dia adalah 1. Dia masih lagi setara. Okey, kalau nak cakap konsep pecahan, banyak yang boleh cakap konsep pecahan kat sini. Cuma awak kena faham konsep pecahan mesti pendarab pemala dia adalah 1. So 1 itu setara dengan apa? Punca kuasa 1 tolak 2x. Okay, itu dia perlu faham. Okey, yang seterusnya awak proceed je lah. Okey, awak proceed. So kita dah belajar pecahan sebelum ni. Pembawah dia mesti sama. Okey. So kat sini akan dapat 2x. Yang ini awak kembar awak akan dapat apa? Kembang apa? Dia akan bertemu diri sendiri, betul tak? Nilai yang sama kat sini. Nilai yang sama. So akan dapat nilai yang sama lah kat sini. Sebab dia dalam keadaan punca kuasa. Punca kuasa. Okay. So cikgu sambung proceed kat sini. Awak akan dapat. Okay, so kat sini 2x tolak dengan 4x kuasa 2. Bahagi dengan 1 tolak 2x. Okay, boleh sampai kat sini? Okay, adakah ni jawapan okay?
Adakah Dah. ini tak. So bagaimana nak dapat jawapan K? Sekejap. 2x kuasa 2 U. Kat mana cikgu silap kat sini? Kenapa 4x kuasa 3 kat sini? Kejap. 4x kuasa 3. Ni adalah V. V prime. V. 2x. Satu tolak. Oh, cikgu salah. Aku tahu cikgu salah benda. Cikgu tinggal kuasa 2 sini. Ni kuasa 2. Sahabat lain. Kuasa 2. Tinggal sini ya. Yang matematik tinggal salah habis ya. Okay, so kuasa 2 sini adalah kuasa 2, sini adalah kuasa 2. So sini akan dapat kuasa 3. Okay, so kat sini akan dapat negatif 6x kuasa 3 tambah 2x bahagi dengan okay. Kalau tanya cikgu, okay, ni adalah jawapan K? Ya. Okay, ini adalah jawapan K. Tidak ada masalah. Ini adalah jawapan K. Tapi kalau ikut buku, jawapan buku awak tu, okay, jawapan buku awak dia faktor kat atas Okay, ni jawapan buku. Pun boleh, tidak ada masalah. Dia faktorkan 2x kat luar. Okay, iaitu 2x. Okay, kat sini akan dapat apa sini? Sini akan dapat 3x lah. Tambah dengan 1. Okay, bahagi dengan okay, 1 tolak 2x. Ni jawapan buku dia faktor. Pun boleh. Kalau Tapi- dah buat gitu betul je Kang. Dah buat gitu hak ni lah. Dia 2 je boleh terima. Dah buat gitu hak ni. Hak ni. Ni jawapan buku teks lah. Bagi cikgu hak ni dah memadai. Okay, dah memadai. Boleh? Boleh. Okay, sebab ni dah bentuk terengkas. Okay, cikgu rasa sampai setakat ni dahulu untuk hari ni. Okay, jangan lupa cikgu bagi 2 kerja rumah awak ni. Okay, kerja rumah Okay, kerja di rumah. Iaitu soalan 1E. 1E petua rantai 1 je. Dan 1F petua rantai dia adalah 2. Okay, petua rantai dia adalah 2. Okay, itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada Okay, itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ego. Terima kasih cikgu. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.